silap mata di Jana Wibawa. Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamarul Baharin Shah mempertikaikan sama ada Jana Wibawa benar-benar bertujuan untuk menjana dan memperkasa ekonomi serta membantu kontraktor Bumiputera. Itu kononnya adalah tujuan murni Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional yang mendabik dada menjadi pembela orang Melayu kita. Rupa-rupanya waktu darurat dan parlimen digantunglah banyak silap mata telah berlaku, bidas Raja Kamarul. Beliau merujuk kepada dakwaan menerima rasuah jutaan ringgit terhadap Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad oleh Mahkamah untuk projek-projek berkaitan dengan Jana Wibawa yang sepatutnya membantu Bumiputera. Namun, kata Raja Kamarul, Bumiputera yang paling awal mengaut keuntungan dan berkonsep Jana Wibawa adalah dua orang yang bernama Wan Saiful dan Adam Radlan. Ialah Wan Saiful dan Adam Radlan pun Bumiputera. Anehnya rasuah ini diterima daripada seorang yang bernama Lian Tan Chuan di mana syarikatnya mempunyai kepentingan dalam projek-projek berkenaan, ujarnya. Beliau berasa aneh kerana nama Lian Tan Chuan bukan seorang Bumiputera. Bagaimana syarikat beliau terbabit dalam usaha murni Jana Wibawa yang ditubuh khusus menolong Bumiputera Melayu Islam? Bukankah Bersatu dan PAS dalam PN juara nombor wahid memperjuangkan hak kepentingan Melayu Islam tempelaknya? Menurut Raja Kamarul, orang Melayu Islam Malaysia perlu mengambil tahu mengapa dan bagaimana ini boleh berlaku di sebalik topeng pembelaan Melayu Islam. Begitu ramai kontraktor berwibawa Bumiputera yang susah dan muflis semasa pandemik COVID-19 dan dua hamba Allah, Saiful dan Adam ini dituduh senang-senang menghisap darah melalui rasuah daripada pemborong yang kebanyakannya sudah atau hampir nazak sindirnya. Raja Kamarul tidak percaya perbuatan Wan Saiful dan Adam Radlan di luar pengetahuan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Siapakah pengkhianat sebenar kepada orang Bumiputera di sebalik tabir Kerajaan PN Melayu Islam ini? Kedua mereka adalah orang kanan Mahyadin dan mustahil dia tidak mengetahui apa yang berlaku di sebalik tabir, tegasnya. Ketua Amanah Terengganu itu menyeru bangsa Melayu agar sedar bahawa mereka yang bertopeng mengakui diri juara Melayu ini sudah berkali-kali mengkhianati bangsa sendiri. Ini termasuk dalam isu hartanah MARA di Australia yang merugikan MARA berpuluh juta ringgit yang ditubuhkan untuk membantu Bumiputera. Beliau melihat cerita yang lama berulang kembali. Topeng bangsa dan agama yang sering diperalatkan masih dipakai. Hanya pelakonnya sahaja yang berbeza. Kerakusan dan rasuah menjadi makanan harian biasa mereka, pengkhianat bangsa dan agama, katanya. Raja Kamarul menegaskan musuh tidak semestinya berada di luar sana. Musuh dalam kalangan kita yang tidak kita sangka adalah yang paling berbahaya dan berbeza. Sebenarnya bukan hanya nama Lian Tan Chuan yang dipetik oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini. Seorang yang bernama Datuk Teo Wee Cheng juga turut didakwa dengan 9 pertuduhan yang berjumlah 12.8 juta ringgit untuk mendapatkan kontrak dalam program Jana Wibawa. Rasuah itu didakwa sebagai sogokan kerana membantu MUA Usaha Bakti Sdn Bhd mendapatkan kontrak dan TS Dynamic Construction Sdn Bhd dijadikan subkontraktor bagi projek Kota Tinggi. Wee Cheng juga didakwa menerima rasuah 1.5 juta ringgit berhubung dua projek lain. Pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 16(A)(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda minimum RM10,000 jika disabitkan bersalah. Kesemua yang didakwa mengaku tidak bersalah. Wan Saiful yang juga ahli Parlimen Tasik Gelugor kemudian melepaskan jawatan eksekutifnya dalam Parti Bersatu sesuai dengan prinsip integriti dan semangat perjuangan yang kononnya katanya dijunjung selama ini. Tindakan ini juga membezakan antara saya dengan kluster mahkamah yang bermaharajalela dalam Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional hari ini. Kesumat politik ini adalah satu perkara yang berterusan dalam kerajaan hari ini sebagai langkah untuk menutup kegagalan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang mereka jalankan. Dakwanya dalam sidang media di lobi Parlimen kemarin. Kelakarnya, 17 bulan Perikatan Nasional berkuasa, rakyat hanya dapat perintah kawalan pergerakan PKP yang panjang. Kilang tutup, perniagaan tutup, banyak syarikat gulung tikar, rakyat hilang pekerjaan sampai kelaparan dan angkat bendera putih.
Ramai juga putus asa dan membunuh diri. Pemimpin Perikatan Nasional tak nampak semua kesengsaraan rakyat itu kerana kehidupan mereka tetap mewah dengan hasil yang disebut sebagai dana politik. Hari ini Parti Bersatu telah menjadi sasaran pendakwaan terpilih menerima sumbangan dan dana politik tiba-tiba telah menjadi satu kesalahan jenayah. Demikian dakwa Mahyadin dipetik media. Patutlah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika bertitah merasmikan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 baru-baru ini langsung tidak menyebut nama Mahyadin. Baginda hanya mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 dan mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Sudah tentu baginda maklum dan duka cita dengan apa yang berlaku selama 17 bulan Perikatan Nasional menguasai kerajaan dan negara. Inikah caranya pejuang Melayu Islam mengumpul dana politik daripada Tauke Cina?